Okey, Assalamualaikum. Hari ni cikgu bincangkan sikit tentang kunci kira-kira bawah penyata kewangan perniagaan. Okey, yang hari tu cikgu tak sempat nak rekodkan. Okey, jadi hari ni cikgu rekodkan sikit sebab rekod ni penting lah, terutamanya untuk bagi yang siapa yang tak online sebelum ni dengan cikgu. Jadi cikgu terangkan sikit saja. Okey. Okey, jadi seperti di dalam buku teks ni, okey. Untuk bab kunci kira-kira ni sebenarnya untuk menyatakan kedudukan kewangan, okey, yang menunjukkan harta dan hutang perniagaan sesebuah maknanya kedudukan sesebuah perniagaan itulah, maknanya harta dia banyak berapa, hutang dia banyak berapa, okey. Harta dia tu merujuk kepada aset. Okey, aset ada dua lah, aset bukan semasa dengan aset semasa. Okey, hutang ni adalah liability, sama ada liability semasa ataupun liability bukan semasa. Okey, dan juga equity pemilik. Okey, equity pemilik ni apa yang dimiliki, maknanya modal dia. Okey, modal perniagaan. Okey, itu kunci kira-kira. Okey. Okey, jadi kita pergi muka surat yang sebelahnya ni. Okey, untuk kunci kira-kira. Okey, jadi di bawah kunci kira-kira ni, okey, besarkan sikit. Okey. Okey, jadi bawah kunci kira-kira seperti yang cikgu beritahu tadi, adanya aset. Okey, aset kunci kira-kira pada 1 Disember 2016 bagi syarikat XYZ. Okey. Jadi ada aset, so aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa ni boleh juga dinamakan sebagai aset tetap lah. Okey. Kenderaan dan juga perabot. Okey. Manakala aset semasa, aset yang berubah-ubah. Okey. Maknanya seperti inventory akhir, akaun belum terima ataupun penghutang serta tunai. Maknanya benda tu boleh berubah. Contohnya sebulan benda tu tiba-tiba dah berubah dah. Okey. Kalau kenderaan kemungkinan tak berubah lah, maknanya setahun bayaran itu aset bukan semasa tu 90,000. Okey. Maknanya itu adalah merangkumi aset dia. Okey, aset yang dia beli. Okey, jadi aset, jumlah aset bukan semasa tambah dengan aset semasa, dapatlah nilai 224,900. Okey, itu aset. Jadi dalam kunci kira-kira kita tengok simbangan lah antara aset kita, harta kita dengan hutang kita. Jadi aset dia tadi seperti yang dipaparkan tu. Okey, aset atas ni. Manakala equity pemilik, okey, modal kita, modal awal, okey, dan juga untung bersih. Okey, yang ni ditambah, yang ni dah ditambah atas ni, dijumlahkan. Okey. Manakala yang bawah ni equity pemilik akan ditambah dengan liability. Okey, jadi di bawah equity pemilik kita ada modal awal dengan untung bersih. Okey, kena tolak dengan ambilan apa yang kita dah ambil. Okey, ini adalah modal akhir kita lah. Okey, ditambah dengan liability. Okey, sama juga macam aset tadi, ada aset bukan semasa, aset semasa. Yang ni pun ada liability bukan semasa dan liability semasa. Okey, jadi liability bukan semasa, pinjaman bank. Okey, pinjaman bank. Manakala liability semasa adalah akaun belum bayar ataupun pemihutang. Okey, secara ringkasnya, okey, cikgu sebut sikit, cikgu terangkan sikit apa dia maksud aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa adalah aset perniagaan, okey, yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun kewangan dan tahap kecairannya yang rendah. Okey, maknanya aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun kewangan dan tahap kecairannya rendah. Okey, seperti kenderaan, mesin dan kelengkapan. Kecairan rendah ni maksudnya dia nak terima tunai tu lambat. Kalau dia nak jual balik, okey, mungkin lambat. Okey, that's why nama dia tahap kecairan rendah. Okey, jadi dan juga aset dia ni tempoh hayat dia melebihi setahun kewangan. Okey, tahun 2019, tahun 2020. Okey, jadi penggunaannya itu melebihi tempoh setahun. Okey,
Itu aset bukan semasa. Aset semasa pula adalah aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama, mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun tapi mempunyai tahap cairan yang tinggi. Contohnya inventory. Okey, tunai di tangan, deposit semasa dan akaun belum terima. Okey. Jadi itu aset. Okey, kedua-dua aset ni. Okey, di bawah contoh aset ni lah. Okey. Ni yang akan kita masukkan di bawah bahagian aset. Okey, yang ni kena ingat lah ni. Apa dia punya butiran. Okey. Equity pemilik pula adalah modal permulaan, modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Okey, jadi modal mula tu tadi dicampur dengan untung. Okey, ditolak dengan ambilan yang kita dah ambil. So dia dikenali sebagai modal akhir kita lah. Okey. Itu equity milik. Liability semasa. Liability semasa bersifat hutang perniagaan jangka pendek. Okey. Seperti akaun belum bayar dan juga overdraft bank. Okey, ni kita dah belajar dah ni. Okey, serta akhir sekali adalah liability bukan semasa. Okey, liability bukan semasa adalah hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Sama macam aset tu lah. Aset pun mempunyai tempoh hayat dia, guna dia tu melebihi dari setahun kewangan. Manakala liability, hutang kita ni tadi harta kita, yang ni hutang kita. Jadi hutang kita ni yang perlukan masa lah kita nak jelaskan. So nama dia bukan semasa. Okey. Jadi contohnya seperti pinjaman bank, dana janji dan juga pinjaman kerajaan. Okey, last sekali adalah ambilan. Ambilan bermaksud pemilik ambil aset perniagaan, barang atau tunai untuk kegunaan peribadi. Okey, dipanggil ambilan. Okey, contohnya ambilan barang, aset dan tunai syarikat. Okey, jelas ya tu? Bolehlah kan? Okey, jadi cikgu habis tentang cikgu terangkan habis tentang kunci kira-kira. Okey. So cikgu masuk bahagian soalan. Okey, soalan latihan. Supaya kamu nampak dan jelas macam mana kita nak menyeimbangkan aset dan liability. Okey. Okey, jadi yang ini kita tutup dulu. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey. Okey, untuk soalan ni cikgu dah sedia bagi jawapan dah sebenarnya supaya memudahkan penerangan cikgu lah. Okey, tapi tak apa, cikgu akan terangkan supaya kamu betul-betul faham lah. Okey, apa kehendak soalan. Okey, ni soalan dekat dalam konteks. Semuanya ada soalan dalam konteks Okey. Soalan ditanya pasal butiran berikut dipetik daripada buku perniagaan Sabahan Sendian Berhad. Okey, sekejap kita hold dulu yang ini. Kita tengok soalan sebelah dulu. Okey, sebab soalan sebelah ni untuk mengenal pasti butiran di dalam kunci kira-kira kasut baru enterprise ni. Okey. Jadi seperti yang kita dah belajar tadi, okey, bahagian yang paling penting sekali dalam kunci kira-kira aset di bahagian atas. Okey. Kemudian yang ni aset ni daripada sini sampai sini. Ni adalah aset. Okey. Aset. Okey, yang ini adalah equity pemilik. Okey. Equity pemilik. Okey, dan akhir sekali adalah liability. Okey. Okey. Jadi kat dalam dalam penerangan ni, okey, kalau kita boleh tengok, sebenarnya aset adalah bersamaan dengan, dalam kunci kira-kira, aset mesti sama dengan equity tambah
pemilik liability untuk mendapatkan jumlah yang sama. Okey, ni cikgu tunjuk sikit jumlah dia. Ni maknanya jumlah aset ni kan 135,200 ni. Okey, mesti sama dengan jumlah yang ni. Okey. So yang ini mesti sama. Aset mesti sama dengan equity pemilik tambah liability. Itu yang menunjukkan keseimbangan dalam kunci kira-kira. So kalau dalam kunci kira-kira tak seimbang, tak ada lah. Okey? Okey, kita tengok R. R tadi kita dah belajar R. Kita dah belajar R pula. Tadi kita dah belajar aset. Aset ada dua. Okey? Apa dia? Aset bukan semasa dengan aset semasa. Okey, jadi R adalah aset bukan semasa. Okey? Aset bukan semasa. Tanda right pula. Okey. Okey. Yang ni tadi aset semasa. Okey. Aset semasa. S adalah R aset bukan semasa. S adalah aset semasa. Dan kedua-dua ni adalah aset. Okey. So, bila tambah kedua-duanya tu maknanya jumlah aset lah. Okey. Manakala U adalah equity pemilik. So yang ni tadi untuk kita punya formula. Okey. Kita punya formula. Jadi formula dalam kunci kira-kira, keseimbangannya tercapai apabila aset sama dengan equity pemilik tambah liability. Jadi U adalah equity pemilik. U equity pemilik. Okey. V adalah liability bukan semasa, iaitu bawahnya adalah pinjaman bank. Okey, ditambah dengan liability semasa. Okey, bawah liability semasa maknanya kita akan dapat jumlah liability. Okey, jumlah liability dicampur dengan equity milik, dapatlah semua keseluruhan jumlah yang sama, iaitu aset dan juga jumlah equity milik ditambah liability tadi. Okey, itu kita nak melihat keseimbangan. Okey, macam mana kunci kira-kira ni dapat orang kata dilihat lah. Okey, maknanya maklumat tu, maknanya yang ini mesti sama dengan yang bawah. Okey, tu asas dia lah dalam kunci kira-kira. Okey. Okey, itu pergi sebelah. Okey, tadi tak berapa nak kira sangat. Okey, ni kiraan pula. Okey. Okey, dalam kiraan ni dia tanya pasal asset, liability, modal. Okey. Sebenarnya kita dah tahu dah lah bahawa sebenarnya untuk mencari keseimbangan di dalam kunci kira-kira, okey, maknanya kita kena tahulah yang ini kan, ini sebagai dia punya formula dia. Okey, ini pertama. Okey, so sekarang ni dia bagi kita aset, kita tahu dah. So aset kita letak ke depan lah. Okay, so aset ke depan. Okay, equity pemilik, tapi dia bagi sini modal. Jadi dalam equity pemilik, kita tahu kan, so kalau tengok dekat sebelah ni pun, okay, modal awal ditambah dengan untung bersih. Okay, so ni dia bagi modal. Jadi modal tadi kita tambah dengan untung bersih. Okay, jadi modal tambah untung bersih tambah liability. Okey. Sebab dia tak ada ambilan kan, jadi terus je lah. Okey. So manakala sini dia cakap perniagaan Sabahan. Okey, perniagaan Sabahan mengalami kerugian. Okey. Rugi. Okey, jadi kalau rugi dia kena tolak lah. Okay, sebab tu dia punya jawapan dia punya macam ni.
Okey, maknanya P tolak 5000 tambah 4780. Okey, jadi ni macam penyelesaian matematik kan. Okey, pandailah ke depan kan. Okey, nak tahu dapat nilai P tu kan. Okey, so P sama dengan yang ini tadi, nilai yang ni tukar je ke belakang. Okey, yang ni tukar ke depan. Macam tu sebab kita nak cari nilai P kan. Macam tu. Okay, ni nilai ni ke situ. Okey, nilai sana ke sana. Okay, so P sama dengan 36090 tambah, sebab sini dah tolak, sana tambah lah. Jadi P bersamaan dengan 3630. Okay, P ni tadi 3630. So kita dah dapat dah ni, P 36310. Okay, so nak betul-betul yakin betul tak ni, aset sama dengan equity milik tadi tambah liability. Maknanya modal tambah dengan untung bersih tambah dengan liability dapat sama dengan nilai aset. So kita pun buatlah kiraan sendiri. Okay, kita buat sendirilah. Maknanya P tadi kita dah dapat 3610. Okay, tolak dengan 5000. Okay, tambah dengan 4780. Okay, so dapat tak nilai dia sama dengan sebelah aset sebelah, iaitu 36090. Okay, jadi bila dah kira-kira rupanya betul lah, kita dapat lah 36090. Okay, maknanya sama dengan nilai aset ni tadi. Ni nilai aset. Okay, sama dengan aset. So macam itulah cara dia, macam mana kamu nak menjawab soalan pengiraan. Sebab soalan pengiraan sememangnya tidak direct lah, dia bagi benda yang lain pada kamu supaya kamu boleh jawab. Okay, dan pastinya lah dalam soalan pengiraan ni dia nak kamu faham macam mana kamu memahami sesuatu konsep tu. Okay, dalam kunci kira-kira macam mana dapat sebenarnya. Okay, apa yang ada dalam butiran kunci kira-kira. Okay, ataupun macam dalam penyata aliran tunai dan juga penyata pendapatan. Sebenarnya dia nak konsep tu supaya kamu faham keseluruhannya. Bukan faham konsep saja, tapi sebenarnya bila bagi soalan kamu boleh mengira. Okey, sekian dahulu untuk hari ini. Jadi bahan ni akan cikgu sharekan pada kamu nanti. Apa-apa soalan kita akan bincang di dalam kita punya platform Telegram, insya-Allah. Okey, sekian dahulu. Assalamualaikum.